Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nak pinjam buku saya. Kawan ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, penderhaka mati dalam su'ul khatimah. Bulan lepas kita dengar memohon husnul khatimah. Husnul khatimah, mati yang baik. Lawangnya su', iaitu jahat. Su'ul khatimah, mati jahat. Ketahuilah bahawa yang selalu mati dalam su'ul khatimah itu adalah orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangkan timbangan dan cepakan, orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka itu serta mengelirukan mereka itu dalam perkara agama maupun dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa hak. Seterusnya orang-orang yang mendakwa diri mendapat darjat kewalian dan ketingkatan tanpa kebenaran, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dikeji oleh agama Islam. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang yang derhaka akan mati dalam keadaan jahat, mati yang tidak baik. Derhaka ke siapa ni? Derhaka ke Perdana Menteri? Kan? Derhaka kepada Allah. Nah, siapa yang derhaka kepada Allah, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su' mana jahat, ulama usu'. Mana ulama yang jahat. Mati jahat ni mati tak pakai, mati tak walek, na'udzubillah. Mati cak ayam, mati katok, mati malaikat penjaga neraka duk tunggu. Itu panggil mati jahat. Jadi di antara orang-orang yang mati jahat ni, orang-orang yang tidak menunaikan solat fardu. Orang ramai kalau gitu, beriak cok. Tak sembahyang fardu. Anak tu imam, anak ustaz, anak tu guru, lebih kurang ni. Tak sembahyang fardu. Anak cikgu, anak guru besar, anak JKK, tak ada kira. Tak sembahyang fardu, mati jahat lagi. Dapak tak sembahyang, dapak pandai ambil ikan dalam laut. Tu yang tergelang-tergelang dengan perahu molek dah. Tidak sembahyang fardu. Nabi ambil sembahyang fardu atas pada langit yang ketujuh. Boleh ke umat Islam buat tak kerti basa jahat habis pada dayuk laut, tak sembahyang. Hak sembahyang molek. Orang tu jahat dengan orang tu, jahat gua ni baik dia. Kerja makan gaji berapa ribu gaji tu. Oh, gemuk sebulan 500 seorang, pok 500. Baik dengan orang kapur ni tak curi, molek nampak. Kerja jabat kursi musim. Jahatlah tak semayang. Walau gaji 4 juta pun. Bila tak semayang, anak beranak dayuk laut. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Anak raja, anak menteri, anak presiden, gitu lah. Pasal Nabi ambil tinggi, bukan barang mudah. Atas pada langit yang ketujuh, atas pada Sidratil Muntaha, ambil ke farduang semayang. Boleh ke kita buat lebih kurang. Orang yang tidak membayar zakat, simpan pitih beratus-ratus ribu dalam bank, tak bayar zakat. Tak ingat, tak berdosa, wajib kena qada. Sengaja berdosa. Mati kalau tak bayar zakat, mati su', dia panggil mati huduh. Maknanya yang jaga azab akan menambil roh dia untuk diazab di alam barzakh.
Orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang yang cara hak tidak patut cara hak orang Islam. Ada jenis cara hak orang, ada tak? Dia kena cara ni boleh cara. Kalau kemungkaran hak tu boleh cara. Kita tengok orang buat maksiat, kita pergi khabar ke dia, tak boleh buat gini kena nikah. Tak boleh buat pakai tidur serumah gini, tak nikah. Dia kata buat apa? Cara tepi kain orang. Ni bukan kain ni. Ni seluar. Ni tak ada masuk bab kain orang. Hak kata tak boleh ni bukan kemungkaran, dia dengan suami dia. Dia dengan anak dia. Dia besar rumah dia, pasal anak dia nak balik duduk situ pula. Umpamanya nak menikah lagi, dia buat tambah besar 2 bilik lagi. Kita duduk popek-popek jarang. Masa benda besar ke rumah, nampak benda besar ke rumah. Dunia belakang tu gila babi tu. Kawan tu besar ke rumah tu dia. Tak boleh cara tu. Bukan perkara muka, bukan perkara maksiat. Rumah tangga dia. Dia jarang jenis gitu. Ni mesti ada tiap-tiap dalam kampung, mesti kurang-kurang ada sekor perangai gitu. Dia tak panggil orang, panggil sekor. Pasal apa? Pasal sebut dalam hadis-hadis sahih bakal menghuni dalam api neraka Allah. Jenis binatang yang masuk neraka. Tu baru panggil cara rumah tangga orang. Faham? Dia buat pintu pagar ke, dia buat pagar ke, tak usah sibuk kita. Bukan perkara mungkar. Nak buat benda ke pagar lah tu, bukan ada bunga, tak ada. Bersekutu haram tak nang, basuh sibuk buat pagar. Jom dia orang tahu. Tu ada tu. Basuh sewi. Faham? Orang gitu jangan layang, penyakit berat. Hak tu orang panggil jaga tepi kain orang. Laki orang, bini orang, anak dara orang. Kita tengok tak kenang. Nampak? Hak datang comel anak dia buat apa? Macam mananya pilih tak tahunya kenang ke lelaki tu buat lelaki. Balik tengok orang nikah, dia kata orang lelaki tak kenang. Apa nak nikah ngomong? Yang mu sibuk apa? Nikah duk atas hidung mu. Kalau kita kata gitu, dia kata kasar. Memang dah mu bodoh. Kau anda dia dah dia pilih, dah dia setuju. Hak lelaki mari misik, dah mak pak dia kenal. Mu tak kenal, tak usah nikah dengan mu. Ada jenis gitu. Tu orang panggil cara tepi kain orang Islam. Tak boleh. Perkara muka boleh cara. Tak tu kena cara. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Al hadis sebut sama. Siapa tengok barang muka kena ubah dengan tangan, dengan mulut dan dengan hati. Tak boleh nak cara, jangan cara. Tak masak sama. Aku tengok ni lijah ni. Laki yang mau kena beli lauk buat balik. Malah. Dia kepandai dia dah laki dia tak boleh masak. Faham tak? Yang mu sibuk dah mu rajin nak masak. Mu masak Dia sibuk ke bini orang apa? Aku tengok dah rajin masak, dah rajin bunyi berdeceh pun dapur. La ilaha illallah, apa kena sakut paut dengan mu? Apa ada anguh kuali sikit tengok. Tak apa kuali pak mu. Dia kena main gitu. Tu baru cara orang ke guna. Pasal nampak tak erti bahasa kan. Umat Melayu ni. Tu tak boleh cara. Dah apa lelaki dia tak pergi masak. Mu sibuk benda. Lelaki dia kata, you jangan masak. Hari takut you punya tangan melecuk. Mu tahu. Yang sibuk sangat. Yang kita sibuk sangat. Nak orang puang. Orang-orang yang mengurangi timbangan atau cupokkan jual bong. Rambutan hak comel-comel boleh depan. Bila orang hitak rambutan 3 kilo, kawak alik belakang hak lembek-lembek. Bubur hak depan, waduku hak mekar-mekar. Hak manis hak koyak kulit, hak bahan di air boleh belakang. Duku 2 kilo, cebok ke belakang 2 kilo. Hak depan comel mecing, waduku. Ni sekarang ni patak neraka belaka. Pasal apa? Menipu timbangan. Nabi kata wailul lil mukazzibin.
Neraka weh pok-pok penipu lagu ni. Ayat lain pula, wailul mutaffifin, orang yang menega, dia menipu di dalam perniagaan, sukatan dan timbangan. Nah, tapi dah ada apa-apa dah tipu. Suka dengan takar-takar. Nah, jual ayam, timbang dengan pala-pala. Lepas tu jual pala alih, kaki alih. Nah, ditimbang dengan perut, dengan pala apa, sekilo setengah. Dia pun ambil siang, buang kepala, buang kaki, buang apa. Kaki tu jual suku pula. Kaki tu jual suku pula. Orang minta kaki 2 ya. Tadi mu timbang dengan kaki-kaki kan? Wui ke dia dah mu timbang dengan kaki. Kata ayam seekor. Dia pun ayam dengan kaki-kaki. Tapi time dia siang dia potong kaki. Faham tak? Ini jahat ni. Kalau jumpa jual itu ambil kaki ayam khekar atas muka. Jahat sangat. Pasal apa? Wui makan kanak bini harta haram tu. Semayang Tuhan tak terima, Mekah Tuhan tak terima. Pasal apa? Kaki ayam. Lebang. Nak? Bersambung oleh kaki ayam dah. Timbang dengan kaki. Dah kaki tak ada. Nak? 150 gram. Kaki. Kena kaki tak saya besar. Ayam cek kaki besar. Nak? Bukan orang sini nak kata ni kat anda, kat mana-mana pun. Ada pula juga potong kaki. Cak lepo biar. Nah, waktu kaki tu dah banyak tu. Kaki 2 ya, jual kaki. Dah kaki dak piti harta orang ni mu timbang kali tu. Nah, tu kata. Sama seri jahat macam Cina Buddha tu. Macam keling bulu tu jahat. Nah, tapi ngatik ingat apa malam-malam Jumaat baca Yasin. Nah, so baca Yasin baca buku set. Faham tak? Apa benda makan haram lagu tu. Dah kaki kita timbang dah orang masuk dalam harta orang, bola supik orang payahlah tu. Nah, jangan buat kerja gini. Dah guana ni kita dah buat dah. Wajib kena ganti semula orang yang beli hak mu tipu hari tu. Dak jumpa tuan dah, tak tahu kat mana tuan dah. 15 tahun dah buat kerja, kena anggar banyak mana harga kita makan harta orang, sedekah pada masjid, niat bayar balik hutang kaki orang hak kita ambil cara tipu halah gitu. Kalau tidak Tuhan tak terima taubat. Orang hak hari tu dah apa suruh mu cari hak. Nak? Dan membeli mereka itu hak jenis beli nak jual tanah tak aci tengok. Nak tanah tak coluk lagi. Akhir-akhirnya mana tanah dengan tanah tak ada. Ngegerang tak jumpa dah gerang pinjam orang potong stek. Nak bayar muka 1,500 sak 1,500. Banyak bahasa lagu ni. Orang Islam. Kalau Yahudi tak apa. Tengok IC Netanyahu nama. Boleh tahan kira. Ni nama Dolah Najib Muhyiddin nama. Biar tak nama kafir kalau nak menipu orang. Serta mengelirukan mereka di dalam perkara-perkara agama. Kok gini menipu. Beli orang, tipu orang. Tengok jual GD hitak bapak. Ya tu. Nampak? Bapak penipu so. Dia beli yang original, dia pergi potong stek, dia scan apa semua. Bapak menipu. Bapak tu. Dah makan haram. Tuan dia tak benar. Tok guru tuan-tuan dah baru ni. Tuan dia hak mana tuan dia tak izin, makan haram. Dah pakai serban berapa? Ngaji pondok kan tukang jual, pondok berapa? Dia gitu. Faham? Kerah yang ala ni tau. Nak kerah tek ni sekali ke mana? Jadi duk tipu orang gitu. Orang ingat Arab tu beli juga tipu. Balik pergi makan kanak bini ketaruh. Baik piping tangan tukang jual ke. Main pergi kapur jenis tu makan babi singgang. Haram. Waktu baik kita dah yang ustaz jual haram. Cuba cakap bapak tak haram, tak sama. Hak tu le. Kulullah minna batamin haram fanaru ala bi. Tiap-tiap daging yang membesar makan harta haram, api neraka lebih layak dengan dia. Betul tak? Tak apa tu. Panah
Begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah. Orang yang mendustakan wali Allah, kata ni wali Allah, hebat wali Allah, wali benar, wow. Ada juga hak wali, kalau kita tak tahu wali ke tak wali, dengar saja sudah. Jangan duk kata gitu. Dak ni ulama kata ulama apa, ulama bodoh itu. Ada juga cakap itu. Ini semua daripada kejahilan. Pasal apa dah hari? Pasal mak pok tak erti bahasa. Faham? Orang suruh atur ke ulama, dia duk atur ke sekolah saja. Tak ada pun bagian nak kenal akhirat, nak kenal wali Allah, nak kenal para ulama. Dan mengingkari mereka tanpa hak. Kita nak kata seseorang itu bukan wali atau wali, tak ada ilmu, tak usah kata dah. Melainkan kita ada ilmu. Orang ni memang bukan wali. Mana hujah ni, tahu hujah dia. Kalau tak erti, dah sama masuk capur. Tengok saja sudah. Orang tengok orang tengah akak enjin kereta pecah pisting suku, ring pisting suku, tangan pisting suku. Kita tak erti. Kita erti sumbu je. Bagi anak pang saya. Asal masuk capur saja apa main. Komen juga baru boleh kata dah buat apa buat gini. Baru boleh kata. Seterusnya orang-orang yang mendakwa dan mendapat darjat kewalian tingkatannya tanpa kebenaran. Hak ni satu hal juga, dia dak wali, dia mengaku wali. Dia mengaku hebat, dia mengaku dia lah bapak tasawuf, dia lah bapak wali, dia lah ahli tarekat yang terhebat. Tak mengaku gitu. Kalau kita baik, Allah Taala tulis belaka dah. Tak usah tulis di jubah kita persatuan orang-orang baik pina merah. Dah ya. Tuhan bayar akhirat lagi. Kalau kita baik, dah ya tulis. Yang kita nak nampak jahat kita. Hak lepas takut Tuhan dak apung. Hak baik ni mudah-mudahan Tuhan terima. Tapi tak garanti lagi Tuhan terima. Dan lain-lain lagi perkara-perkara yang dikeji oleh agama Islam. Banyak sangat benda-benda keji yang menyebabkan mati su'ul khatimah, mati jahat belaka. Di antara yang sangat ditakuti oleh seorang muslim di tempoh su'ul khatimah ialah membuat bid'ah dalam agama. Demikian pula dengan menanam syak dan ragu dalam hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap Rasulnya dan hari akhirat. Di antara yang ditakuti lagi sebab bagi su'ul khatimah, mati katok, mati jahat ni, orang yang mereka bid'ah di dalam agama. Buat perkara-perkara banyak sangat. Di dalam muamalat, di dalam ibadah, di dalam munakahat, di dalam jinayat, di dalam kehidupan syariah, akidah dan sebagainya, banyak sangatlah bid'ah yang dalalah, yang menjanjikan api neraka Allah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah yang tidak dibenarkan itu adalah sesat, maka yang sesat itu dalam api neraka. Dok mewajibkan benda yang tidak wajib, mereka satu benda yang dilaknat oleh Rasulullah sebagai satu perkara adat di dalam negeri. Tu bid'ah yang menyesatkan belaka. Zaman negeri itu tak, zaman Nabi itu tak ada, maknanya pertandingan ratu cantik leni ada. Tu bid'ah dalalah tu dalam kehidupan harian. Zaman Nabi itu tak ada dibuat sekolah nak latih joget menari biar pandai boleh jadi penyanyi bid'ah terkenal satu hari nanti macam akademi Fantasia. Tu bid'ah dalalah. Hak tukang tengok pun bapak bid'ah juga, tukang wisakongan. Zaman Nabi SAW itu tak ada buat. Kalau orang puan main sokang, orang lelaki tukang tengok. Dah tu ada bid'ah dalalah tu. Sepak takraw ni, orang puan main, orang lelaki tukang sorok. Suti stadium. Tu lembu bawah belaka tu. Laki main, laki tengok. Puan main, puan tengok. Ni puan main, laki tengok. Bukan main cokok. Faham? Main takraw. Lipat kuat tanek tau. Backlead. Faham? Kakak soyok. Kalau buat soyok sikit, dah asuk wala kena soyok luar. Faham tak? Betul tak? Sepak takraw kan? Tak gila ni? Puruan lipat tanek pakai luar pendek tu semua tu daripada Yahudi dan Nasara untuk menyesatkan umat Islam. Dia tengok benda molek main, molek dah main hebat takraw lelaki, tu Tuhan tak marah. Dia buat masuk Tuhan marah. Akhirnya kita boleh terima sekarang. Apa kita boleh terima? Pasal kita majoriti jahil agama, tak reti kehala. Dia wagi kat orang jahil, dia wagi kat orang
dak gamuk ok puang lipat ku atas ni. Biung-biung luar pendek. Kakek soyok. Nah. Empire lelaki. Tukang hitam kot celah ni. Faham tak? Aku nak gitu. Faham tak? Lepas luas mata-mata ni. Bukan empire, vampire tu. Faham tak? Dracula tu. Nah, orang tukang jaga lain tunjuk ni. Hak puang gulu libatin soyok itu. Mak pak hak atau anak main tu bapak dayuh, tak masuk syurga. Sebab tersebut dalam sebuah hadis, siapa yang mengizinkan anaknya melakukan maksiat di khalayak ramai, maka dia adalah dayus. Nampak? Mak pak yang benar anak berlari sokang luar pendek ni hak puang. Ibu bapa yang benarkan anak main tandingan rendang di khalayak ramai, api orang tengok anak dia pakai luar dalam terjun papanjang, papui punggung-punggung celup air. Punggung tu dia ada mata pula. Pui, satu mata. Timbul pui, 3 mata. Faham tak? Itu semua Yahudi Nasara. Nak tipu orang-orang Islam. Orang Islam yang bodoh saja kena tipu. Boleh terima benda tu. Nah, orang Islam yang dekat dengan Quran dan hadis tak boleh terima. Bakti dia dah buat sepak takraw wanita di Arab Saudi. Mengamuk monya dia orang ini. Nah, kita habis doyong-doyong kita tengok. Pasal kita jahil. Nah, kita ni macam kura ikut orang buat. Kita gigat kura, kita ambil cat tu tulis atas belakang. Nampak? BN. Kura boleh marah? Tak boleh marah. Nak gerak pun tak boleh. Faham? Kita anak beranak kura. Orang buat apa-apa pun tak lawan sikit. Asyik mayu abang pula tulis. Benda lain pula. No tulis. Faham tak? Tak marah kat kura. Pasal dah nak buat benda tak tahu kala. Jadi kat gerima kau, faham? Orang mari kat belakang perap pauk sambung lalu. Nah, menanamkan syak dan ragu dalam hati terhadap Allah SWT, terhadap Rasulnya dan hari kiamat. Lantaran itu maka setiap Muslim hendaklah berwaspada dan dari segala penyakit ini dengan sepenuh kewaspadaan, dan tidak ada akan terlindung dari kemurkaan Allah Ta'ala melainkan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an talhaqana bis salihin fi aqibatin ya rabbul alamin, ya rabbal alamin. Ini doa daripada pengarang. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, yang maha pengasih dan sekalian daripada sekalian yang mengasih, kami memohonmu dengan cahaya wajahmu yang mulia agar engkau mewafatkan kami sebagai orang muslim. Kemudian dampingkanlah kami bersama-sama para salihin dan dalam keadaan selamat dan sentosa. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam, amin. Pengarang di sini dia minta mati nampaknya. Nah, sebab dia kata antatawafana, bahawa matikanlah kami. Nah, nampaknya minta mati. Ada orang kata tak boleh minta mati. Ada orang kata boleh minta mati, yang mana betul? Jawabnya dua-dua betul. Tak boleh minta dan boleh minta mati. Nah, bila tak boleh minta mati? Bila kita ditimpa dengan ujian. Jangan minta mati. Bila boleh minta mati? Bila mati itu baik bagi kita, boleh minta mati. Seperti mati syahid, boleh minta. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku mati syahid. Dia nak mati syahid, itu boleh. Faham? Tapi bila maknanya berlaku kesusahan, maknanya kena buang kerja, tak boleh projek, ya Allah matilah aku malas dah hidup. Tu minta mati yang dilarang dalam Islam, kerana putus asa daripada rahmat Allah. Faham? Jadi ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Jadi kalau kita nak mati, nak minta mati lagu ni lah. Sebab dalam doa ini jelas, kata pengarang, antatawafana muslimin, bahawa engkau matikanlah kami ini muslimin hala kauni, hal keadaan kami ini muslimin, tunduk menyerah kepada hukummu. Ini satu doa yang baik. Banyaklah minta mati dalam muslimin. Sebab Nabi-Nabi berpesan kepada anak-anak dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati wahai anak-anak aku, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Maksudnya kamu tunduk kepada hukum Allah.
Kenapa kita kena minta lagu ni? Kerana ramai orang Islam mati dalam keadaan tak tunduk pada hukum Allah. Macam mana pula tu? Sebab masa hidupnya dia tidak tunduk pada hukum Allah, dia tunduk pada hukum manusia. Ini jelas. Di keliling kita sekarang, majoriti umat Islam tak mau tunduk pada hukum Islam. Allah suruh tutup kepala. Nah, dia tak mau tutup, tak mau tunduk tu. Nah, diharamkan arak, tambah, nak minum juga. Diharamkan buat kilang arak, kerajaan kata tak boleh, rugi kalau tak buat kilang arak. Diharamkan judi, berjudi juga orang kampung. Kalau hak mana hak kelas atasan main di kasino. Kalau hak cak ayam main dalam arak. Faham? Haram bina kasino, pusat perjudian. Kerajaan kata tak boleh. Kalau kita rambak, kita akan rugi daripada hasil cukai judi. Nah, ini semua ni orang yang masih hidup, memang dia tak mau tunduk kepada hukum Allah, maka dia akan mati dalam keadaan tak tunduk pada hukum Allah. Kita tak mau. Kita masa sihat, masa hidup ni lah kita menyerah kalah kepada Allah, maka kita akan mati dalam muslimun. Tu yang kita nak. Kalau doa saja baik tetapi amalan macam malau, tak jadi apa. Tak. Dah kalau makan haram saja baik, tapi makan sumber yang haram, tak terima dah doa. Nabi kata seorang laki-laki yang suka berdoa, menadahkan tangannya tinggi ke langit, melenggakkan matanya ke langit, berpakaian compang-camping kerana tasawufnya, dengan maknanya berdebu, susahnya kehidupan, berdoa kepada Allah, nah, ya Allah, ya Tuhanku, begitu begini, begitu begini. Nabi kata Tuhan tak perkenankan doanya. Itu bukan ahli lara macam kita, bukan ahli maksiat, musafir. Nah, Nabi kata nak kenang laguannya, dia makan daripada sumber yang haram, tapi dia ahli ibadat. Nah, kita dah lah dak ahli ibadat, ahli lara, maka kedara pula dak kira asal boleh rembat. Rezeki jangan ditolak, beb. Main jangan ditolak sama. Tak apalah, rezeki jangan ditolak. Kayak gini mungkin kena tolak masuk dalam api neraka. Nitah je. Dah cikgu bahang kau Wak Isam. Cikgu gaji 1,600. Bini cikgu juga. Nah, 1,800 bini pasal ngajar dulu sikit. Saing. Tok laki bodoh kat ngajar senamang. 2,000 lebih, 3,000 lebih, 3,000 lebih dah tu sebulan, 3,400 sebulan. Wak Isam boleh, bini boleh 200 ya, laki boleh 200 ya. Nak, hak nyadaknya tak boleh. Susah. Tak tembus kat keting tak boleh. Tak cakap nak cok. Tak boleh hak tu. Ni semua ni maknanya orang yang nak makan haram, doanya tak terima. Dari ke Mekah, makan haram tak ada apa. Gi melancong dia panggil. Gi melancong. Nak gi kutip batu boleh segendong pelakon. Esok pelakon pula malam kedua. Nah, malam ketiga pelakon. Balik maka kedara haram pula. Nah, ada apa-apa, lepas tu pergi pula kalau ada waik air zam-zam gitu. Nah, mari deh minyak air zam-zam rumah hamba ni, nak makan kena check out. Nah, berderu mari tengok air zam-zam. Puak. Kedara hak arang, harta anak dara bahang ke pok dara. Nah, pitih lebong projek. Lebong situ, lebong sini, menaga lebong. Nah, dak juru harga. Duk kata ke mak apik jahat, jual karbureta ketek ayah haji. Nah, dia lebong kok cara dia. Nah, nipu, bila menipu ambil hasil haram, mudah Nabi kata fala tustajabuna, tidak akan diperkenankan doanya. Nah, tu. Makan penting. Jadi kita nak mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam biar juru sikit. Wa antal haqana bisolihin, ya Allah ya Tuhanku, jumpakanlah kami. Talhaq maknanya jumpa, pertemukan, gabungkan ataupun persatukan kami. Bisolihin, dengan orang-orang baik-baik. Mana orang baik-baik? Salafus salih dulu.
Salafus salih. Salaf makna dulu-dulu, salih makna baik. Orang dulu-dulu ni ada juga hak tak baik. Itu bukan salafus salih tu. Itu salafus qalih. Dulu-dulu jahat ada. Siapa? Ngau. Datuk Patinggi Abu Lahab. Orang dulu waktu tu. Tapi jahat tu. Kita nak hak baik-baik. Fi akibatin ya rabbal alamin, iaitulah dalam keadaan selamat. Afiatin tu bukan qaf fa tu. Kita baca salah, kita baca akibah. Fi afiatin, afiat. Kita nak afiat. Benda makna afiat, sembuh daripada segala benda yang tidak baik, selamat daripada kecacatan dan penyakit. Batu panggil minyak afiat. Minyak afiat kau sebatak. Afiat tu bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya minyak selamat. Selamat daripada penyakit, selamat daripada kumam dan sebagainya. Minyak tu dah afiat. Mudah-mudahan lama minyak jadi afiat. Jadi yang nak kita ni hidup di dalam afiat selama-lamanya, iaitu selamat daripada penyakit zahir dan batin. Penyakit zahir, penyakit jantung, cimani, batuk kering dan sebagainya. Penyakit batin, hasak deki, darah haram, tak ingat ke mati, tamak, halaba. Kemudian tajuk yang seterusnya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan ni, kita berhenti kat tu dah. Jika seorang itu berbuat jahat lalu bertaubat, dan tidak lama kemudian ia pun berbuat jahat semula dan bertaubat, begitulah sehingga berapa kali berlaku, bolehkah ia masuk syurga? Boleh. Kalau buat jahat tak taubat pun boleh masuk syurga. Liman yasya, kalau Tuhan kehendak. Melainkan dosa syirik. Nampak? Tetapi walaupun liman yasya, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh mengampun. Jangan kita tunggu kita ni terpilih. Kita kena bertaubat. Betul, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasya. Allah Taala tidak ampun orang yang syirik. Kafir tak ampun. Melainkan dia masuk Islam, dia kena minta ampun, baru Tuhan ampun. Dosa lain daripada kafir, dosa lain daripada syirik, maka kalau dia minta ampun, aku boleh mengampunkan dia. Dan kalau dia tidak meminta ampun pun, aku boleh mengampunkan dia, sekalipun dia tidak minta ampun. Tetapi liman yasya, orang yang aku kehendak saja. Bukan semua orang yang buat dosa dia tak taubat, Tuhan ampun. Ada juga orang yang buat dosa tak bertaubat, tapi Tuhan ampun dia dengan berkat adalah satu-satu perkara baik yang dia buat umpamanya. Tapi hak atas jalan adat ni, wajib kita memohon taubat kepada Allah. Sebab kita tak tahu adakah kita termasuk dalam liman yasya yang Tuhan beri istimewa ni. Tak taubat pun Tuhan ampun, kita tak tahu. Melainkan siapa surat daripada langit from Jibril alaihi salam, kata awak dah taubat dah pasal Tuhan ampun belaka. Awak mari surat nak tengok. Faham? Kalau tak ada surat tu, taubatlah kepada Allah. Maka kata ulama, kita taubat dah, tak ambuh dah, telang pi kuda. Sedar serik dah lening. Pasal pi tu untuk kuda, bukan aku, bukan kuda. Maka taubat dah. 2 bulan dah ingat duk sain telaga, telang pula suti lagi. Jawabnya, hak lepas tu Tuhan ampun dah. Hak baru ni wajib taubat pula. Dia pun taubat pula, tak boleh makan dah pi kuda. Menyesal sungguh dah ikut ke saing. Sungguh-sungguh taubat, Tuhan terima taubat. Senggang 2 minggu dah ingat pula, dah pi kuda, dah pi kambing pula, faham? Maka hak 2 ni lepas dah, dengan syarat dia ikhlas hari tu dan bersungguh-sungguh. Faham lagi? Hak akan datang baru pi kambing, wajib pula kena taubat. Yang tak Tuhan tak ampun ni yang gini. Kita buat dosa ni, aku nyesal dah ni buat dosa ni. Nyesalnya aku tak mau buat dah. Tapi kalau ada peluang molek bila-bila, aku nak letak sekali lagi. Hak tu, hak ning pun Tuhan tak terima taubat. Nampak? Sebab tu hak ada buat dah ni, kena taubat sungguh-sungguh dulu. Biar clear molek dulu. Lepas tu, dengan tidak sengaja lara, buat pula, taubat pula. Memanglah kita kena taubat semua. Siapa sini buat dosa sekali je seumur hidup? Ada tak? Cik bangun nak tengok comel tak muka?
Tak ada buat dosa sama tau. Dosa dengan anak-anak, kadang-kadang dengan anak kita hak ada patut bahang, kita pergi bahang, haram. Hak sampai masa boleh pukul dak haram lah. Dah boleh pukul dah pula kadang-kadang lebih pada hak, haram. Nah, Nabi kata jangan pukul muka, kita bahang atas muka, haram. Bini kita tak, Syarak kata boleh kita nak lepas punggung, lepas lapu putih, kita lepas atas muka, rayak muka dia udah rayak terus. Nah, dosa pula banyak dosa kadang-kadang. Betul dah kita dak juri, dak ngapak, dak menyamung, dak masuk ke M16. Nah, tapi kadang-kadang dengan anak bini, dengan isteri, dengan kawan-kawan, dengan saing pejabat, ada salah. Jadi bertaubatlah sentiasa. Apa hukum jika seorang pergi ke surau yang jaraknya lebih jauh daripada rumah kita untuk sembahyang jemaah, sedangkan surau masjid ada dekatan dengan rumah kita? Jawabnya, kita ni tidak diwajibkan mari rumah masjid atau surau yang berdekatan dengan rumah. Kita boleh pilih nak sembahyang masjid mana asal tidak memberi kemudaratan kepada kita. Nah, kita nak sembahyang masjid Bina Merah, mari Bina Merah. Walaupun dekat dengan masjid tepi tembok. Nah, tak ada apa-apa. Cuma ginilah. Kalau ada begitu gini, ada majlis apa-apa, orang yang dekat lah yang mudah kita nak minta tolong. Jadi kalau kita ni duduk kuliah, dia kita pergi masjid jauh, surau jauh pasal kita ada kuliah situ. Sehingga kita tak dang nak mari dekat rumah kita ni. Beri ada jugalah muka kita situ. Kalau boleh lah. Supaya tidaklah jadi fitnah dan sebagainya. Tu dah kita ngaji dengan tok guru kita suka. Comel dah kita pun mudah faham. Tapi biar ada tek muka kita select situ. Biar ada gaul tek dengan orang walaupun sepatah. Jangan pasal tinggal-tinggal sungguh. Nampak? Dia gitu. Bab dibawa kepada fitnah. Ada gitu gini ke orang malas nak layan. Batu lening kalau ada mati gelap apa semua, suruh orang situ lah. Jadi tok imam semayang banyak. Jangan buat mari orang luar. Tak molek buat lagu tu. Dia mari orang luar, mari situ. Semayang dalam surau tu tok imam ada dah 2 orang, delay. Ada tu bila ada dah. Patutnya suruh tok imam situ. Sebab dia imam di surau tu. Dia imam semayang banyak. Ni tok imam ada cengok. Dia mari orang dia dah. Qamat. Orang kita siapa dah ni? Tok imam pun ingat ke dia di depan. Bukan, ada orang dah. Tok imam balik usuk kohong ke. Tak kena buat lagu tu. Kalau hak jenis tepat hak ngaji baca talqin kubur. Suruhlah tok imam berdekatan dengan perkuburan situ, hak surau situ. Ni buat mari orang jauh pula hak mari, hak spesifik, import khas daripada Itali. Faham? Jadi akhirnya tok imam itu berhati-hati. Jadi payah. Malah kadang dah jemput gratik tok imam kata tak boleh, minta maaf. Hamba segugu. Faham? Banyak hal. Jadi tak rugilah dia dah ngajuk suruh orang lain mah. Kan dia imam situ. Ni adab-adab orang panggil. Kena reti. Dan marah dah reti bahasa bab ni. Kena jaga benda-benda lagu ni. Jadi walaupun kita duk ngaji dengan tok guru hebat tu, molek sungguh tok guru tu. Pagi petang kena singgah atek kau. Kat depan rumah sekali-sekali biar ada hubungan dengan apa benda ni jemaah setempat. Kalau ada mati gelap ni mendekat nak mari. Hak nu jauh nu. Dia gitu. Dia panggil hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Apakah hukum mendengar ceramah agama secara live langsung atau membeli CD? Apakah pahalanya adalah sama? Jawabnya, pahala tak sama. Kalau kita pergi dalam masjid, kita dapat niat iktikaf. Ni boleh iktikaf dalam masjid. Siapa tak ingat lagi niat iktikaf, sekarang niat iktikaf. Mak kalau kita duduk tak niat iktikaf, duduk ada dia bagi. Yang kita pergi masjid, tak ingat nak niat iktikaf. Jadi kalau kita dengar CD di rumah, boleh niat iktikaf? Tak boleh. Kita mari dengan ramai ni pula, dia ada ta'aruf, berkenal-kenalan. Boleh kenal orang ni. Dan bila ramai kita kenal, kita akan menjadi kehidupan kita lebih mudah. Kita lalu kat kampung, kat rumah dia, pong tayar kita bocor. Dia mari tolong tapung. Pasal Pak Haji pergi Bina Merah ni. Tolong. Kalau muka ada Haji tengok, datang mana pula tayar bocor sini. Dia gitu. Jadi bila ramai lagi lebih baik. Jumpa anak panggil tukang nak suruh beki sikit, dapur suruh wasmi sikit. Tukang pun main lah, bukan Haji pergi Bina Merah. Ambil murah lalu. Dah murah parak kan. Mana murah lah sikit, ada kira cara. Lebih pun lebih kurang dah sama jemaah. Tu kelebihan.
Kemudian pula duduk dengar gini, Nabi kata malaikat, ikan di laut, burung di udara mendoakan keampunan bagi kita dalam majlis ilmu. Hak duduk di rumah tak boleh. Hak boleh di rumah dengar CD, dengar kaset, hanya boleh ilmu sahaja. Tapi baiklah, bukan kata dakwi dengar, baiklah sebagai kita buat ulangan dan sebagainya. Atau alternatif, kita tak boleh nak hadir, kita kerja jauh dalam laut, nak mari ke mana kerja laut, kerja welding kapal selam, duduk dalam air mau. Jadi alternatif hak tu kena cari, supaya kita tidak luput daripada ilmu. Adakah boleh seorang perempuan itu datang haid mengambil air sembahyang selepas seseorang perempuan itu mandi? Orang perempuan haid ambil air sembahyang lepas dia mandi. Mandi benda tu, mandi biasa, bukan mandi haid ni. Kalau mandi haid tak ada apa-apa. Perempuan haid dia mandi tak? Boleh tak dia mandi tak ada kering yang darah? Syekh, boleh tak? Perempuan haid tak kering yang darah, boleh tak mandi? Boleh tak? Boleh. Tak kering yang darah, boleh? Tak boleh. Boleh tak Syekh? Tak kering yang darah. Perempuan haid darah baru 3 hari tubik macam lagi, boleh mandi ni? Boleh tak lagi? Boleh. Tidak nak nyanyi 7 hari tak mandi, macam kambing. Dia tak boleh mengangkat hadas. Biar faham baik. Tak boleh mengangkat hadas. Mandi biasalah, panasan. 7 hari tak mandi, nyanyi bining. Nampak bosong pada kambing. Boleh. Bukan mandi mengangkat hadas. Kemudian berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh, perempuan yang sedang haid, hadas besar dia lagi, boleh ambil wuduk tak? Kata setengah ulama tak boleh. Kerana ambil wuduk ni dia akad hadas yang kecil. Nampak? Sedangkan dia hadas kecil berlaku sama. Kata setengah ulama boleh. Tak ada masalah. Jangan niat mengangkat hadas, niat mengambil sunat wudu. Faham tak? Boleh. Dan dapat pahala walaupun wuduknya batal. Sama macam kita ambil wuduk nak tidur. Pahala tak batal, wuduk itu batal. Tak boleh buat sembahyang. Nabi kata siapa yang nak tidur sunat ambil wuduk supaya dia tidur di dalam nur, tidur dalam cahaya. Dia pun dia ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, naik nak tidur, sentuh kaki dengan bini dia pula, batal wuduk. Batal wuduk, turun pula dia ambil. Naik pula nak tidur, bini dia pusing, tak petak hidung. Kena atas hidung pula, dia ambil pula. Kau 5 suku dah sudah lagi. 5 suku bagi. Air berlembang kali ni, apa hancur dah nak jadi. Tu bodoh tu. Jawabnya sekali ambil, naik tidur, sentuh dengan isteri kita, hubungan kita sengaja, tak batal pahala wuduk. Wuduk tu dikira tak batal wuduk nak tidur. Wuduk tu tak boleh nak buat sembahyang. Faham? Tidak nyanyi. Naik kena tidur jauh. Berpelewu ni. Bini kata, mana buat berpelewu? Ada wuduk bawah. Faham? Seorang warga emas dan ibu tunggal kampung saya, dia merupakan seorang guru mengaji Quran dan hukum tajwid. Dia suruh anak murid solat dan tutup aurat, tapi hidupnya bertentangan dengan nasihat seperti muka aurat dan berkembang di laman rumah ketika membakar sampah. Dia ada kata hukum hudud dan kisah tak boleh buat zaman sekarang kerana masyarakat majmuk. Kalau buat ramai hak kudung tangan. Dulu dia ada marah ke anak-anak sebab anak-anaknya sokong pah. Dia kata kena gak sikit. Kena gak sikit jasa bieng mahdi hak beri mu makan tu. Boleh tak jelas dan hukumkan dia berkata begitu? Adakah diterima amalan yang dibuat selama ini? Dan hukum orang yang tidak menegur perbuatannya itu termasuk hamba Allah yang bertanya ini. Baik. Guru Quran dia hanya mengajar bunyi-bunyi Quran, belum tentu dia mengamalkan Quran. Tidak ada pun sebarang janjian orang yang mengamalkan membaca Quran dengan sedap tetapi dia meninggalkan ajaran Quran, dia ni akan selamat. Tak ada. Yang ada dalam hadis, orang ni tidak selamat di akhirat nanti. Batu kami qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anu atau kama qala. Nabi kata ramainya qari, orang pandai membaca Quran dan mereka melagu-lagukan Quran itu, tapi Quran melaknat atas mukanya sendiri. Quran kata celakamu hanya baca saja, tak buat sekarang. Guru Quran suruh anak orang tutup aurat, dia duk bakar siapa datang kembar gatung untuk guru Quran. Tua ke muda ni aku nak gitar. Ada pula kembar gatung gitu. Jadi hukumnya tetap haram walaupun guru Quran, walaupun maknanya apa benda ni, guru tajwid ataupun ulama buat tetap haram. Jangan kata bila kita darjat tu imam, darjat guru Quran buat dosa tak haram. Haram sama tula juga.
Jangan bila kita sapa darjat ulama, darjat maknanya tokoh ulama dah, atau pemimpin ulama, buat dosa boleh? Tak boleh juga. Sama dengan orang awam. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Kemudian dia kata kalau buat hudu habis tak ada tangan orang, kalau dia berkata atas dalam jahil dia, maka kataannya itu adalah haram. Bila kita terangkan beralih kata gini boleh membatalkan akidah, dia terus berkata, maka jadi kafir guru Quran. Nah, sebab masalah hudud adalah masalah, bukan masalah al-ma'lum minad din bid darurah. Benda ni kena hurai sikit baru orang reti. Dia gitu. Kemudian dia kata kena yang beri makan adalah Mahathir beri makan. Yang beri makan kamu kenal kot Tek Mahathir yang beri makan kamu. Dia kata ke anak-anak dia, mungkin betul juga, mungkin suami dia dulu masih hidup nama Mahathir. Jadi ingat kot kaya Tek. Tapi kalau menunjukkan pemimpin yang beri makan kepada kita, ini sudah tentu perkataan yang jelas batil. Yang beri makan kepada kita Allah SWT, bukan mak kita, bukan pak kita, bukan tok kita, bukan pemimpin, bukan raja. Nampak? Nahnu narzuqukum, kami Tuhan kata yang sumbat makanan dalam mulut kamu, orang lain tak ada masuk dapur. Allah Ta'ala seorang. Lagu mana? Maka wajiblah kita tegar. Kalau tegar kita tu boleh diterima. Kalau tegar membawa kepada balah, tak, maka kita hanya suruh orang lain tegar, dan kita wajib kena engkarkan di dalam hati. Kita tak boleh diam perkara ini. Kita tengok orang melakukan perkara yang jahat seperti ini, zahir kita mesti marah dan benci. Satu lagi, batin kita kena sayang kepadanya, iaitu kita berdoa mudah-mudahan dia sempat bertaubat sebelum dia mati, dan dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saya pakai jubah berbayang lalu nampak badan saya, apakah hukumnya ustaz? Awak ni laki-laki ke perempuan? Orang perempuan yang pakai baju nampak bentuk tubuh di dalamnya selapis saja, di khalayak ramai hukumnya haram. Tapi kalau nampak bayangan tubuh di dalam sembahyang dan tidak ada orang ramai, hukumnya makruh. Orang laki-laki yang nampak bayang di tubuhnya luar dalam, hukumnya makruh. Orang perempuan di luar rumah, hukumnya haram. Dia berat orang perempuan ni. Dia gitu. Jadi kalau orang perempuan tak molek lah pakai baju yang jadi nampak dalam. Ini bukan kata bayang, nampak tu dalam. Baju hak buah anak ni, hak jenis pukat. Kalau buah anak kan pukat out, dia buat baju t-shirt nampak coli di dalam. Nampak terus dalam luar baju t-shirt. Laki jalan sebelah, dalam baju dalam nampak. T-shirt tu warna kuning, baju dalam warna merah. Belalak mata buat main. Mana duk tengok? Kita tak tengok. Punah jahanam habis orang. Tak tahu fashion tu fashion Yahudi Nasara. Baju Yahudi dia panggil, baju bapak pangang. Baju seksi-seksi gitu tak haram pakai di dalam rumah untuk suami. Ya kan, depan suami dia pakai baju molek-molek dia pula. Ni kembang katung macam Dayak laut. Depan suami pakai baju belah ni puan, baju pukat. Baju t-shirt on nipis tu berat tak pakai depan suami. Baru nambah makan nasi. Depan suami kemang katung tiup angin. Orang puan duduk rumah pakai kain skirt sampai aris dengan punggung. Depan suami tumit tinggi dapur lekuk lekak baru semangat tengok. Ni belonjo terik tapak kaki tak dekat dengan muka laki. Hitam meletung tapak kaki. Ni balik baik luar rumah habis menunjukkan badan masing-masing dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nampak? Saya sampai ke masjid ketika imam baca Fatihah. Saya mengangkat takbir dan membaca doa iftitah. Perlukah saya berhenti baca doa iftitah untuk menyebut amin setelah imam selesai baca doa iftitah, baca doa Fatihah? Jawabnya sunat kita amin bersama-sama walaupun sedang membaca Fatihah. Tak usah kata doa iftitah. Maliki yaumiddin, kita imam kita amin kata amin. Ulama kata tak putus alat, tak payah baca balik, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita kata amin di celah-celah, kerana amin itu tuntutan di dalam sembahyang. Siapa yang menyebut tuntutan dalam sembahyang, maka tak putus alat rukun kauli dia.
Tapi kalau benda itu bukan tuntutan dalam sembahyang, benda luar, jadi putus wala, kena baca semula Fatihah. Contohnya dia bersin, Maliki Yaumiddin, bersin, Alhamdulillah. Dia kata gitu. Maka wajib kena baca semula Fatihah, putus wala. Kerana berkata Alhamdulillah dalam Fatihah itu bukan disuruh. Dia gitu. Kalau kita tidak balik lagi, tapi kita sudah memayyiz, bolehkah jadi imam? Jawabnya boleh. Boleh jadi imam. Dia syarat jadi imam bukan balik, tapi memayyiz. Kadang-kadang memayyiz umur 5 tahun, kadang 6 tahun, kadang 7 tahun, tengok jenis budak. Kadang-kadang 8 tahun baru memayyiz. Memayyiz ni maknanya tamyizun, membeza. Isim fa'il bahwa mumayyizun, wa zaka mumayyiz. Maknanya orang ini telah dapat membeza. Beza apa? Boleh beza kotor dengan hak bersih. Kalau benda kotor dengan bersih tak nak beza, tak mumayyiz tu. Boleh basuh berak diri, mumayyiz tu. Kalau cawak kereta lagi, pamper lagi pakai, tak mumayyiz tu. Malu membuka aurat, mumayyiz tu. Anak kita hak umur 4 tahun, tak malu lagi, tubik bilik air telanjang depan kakak dia. Tu tak majlis tu. Pasal apa dia telanjang depan kakak dia? Kakak dia, abang dia duduk tengok TV. Dia telanjang tubik, 4 tahun baru. Tubik telanjang, dia joget pula depan TV. Ding ding. Tu tak majlis tu. Tu tanda dia ada lagi, tak ada lagi sifat malu. Hak ni pula abang 5 tahun dah. Dalam tu kalau dah ingat bawa tuala, tepik nolong suruh bawa ambil tuala. Tak mau tubik telanjang, malu. Majlis ni panggil. Banyak tanda-tanda dia. Jangan main budak-budak jenis malu kau. 3 tahun nak akad tuala dah. Takut kau tengok punggung dia. Ni ayah haji yang nak pergi Jambang daripada tangga masjid nak pergi Jambang, selak dah. Puing dah. Dak mayis tu panggil ayah haji dak mayis. Tak sungguh. Ada tak gitu? Tak ada. 15 depa lagi orang dengar tandas hang. Puing dah. Apa? Keju 2 ekor burung wala khubar. Tengok. Muaji supaya tu. Muaji tu kok. Selok puing. Nak pergi nak pergi pada tanda muaji. Berat nanang. Tak majlis tu. Balik surah lalu kok mucuk kan. Akak kana panapok peha. Tok Bilal suluh kat belakang kawan dakak. Bawa masuk dalam sungai tu. Bolehkah kita sembahyang fardu tapi kita tak lapas, kita hanya niat? Adakah sah sembahyang? Bolehkah kita sembahyang fardu atau sunat tapi kita tidak lapas? Tak lapas benda. Kita hanya niat. Adakah sah sembahyang? Lapas niat. Baik, mana dia tanya boleh tak sembahyang wajib, sembahyang fardu atau sembahyang sunat? Tak kata usolli fardal maghribi. Terus takbir dan niat. Boleh. Hak tu rukun. Hak usolli ni bukan rukun. Setengah ulama kata tak payah, setengah ulama kata sunat. Faham tak ni? Benda khilafiyah saja. Nak buat tak salah, kalau tak mau buat tak ada apa-apa dah. Jadi hak wajibnya hak niat di dalam takbiratul ihram. Ingat sembahyang sunat sekali ataupun sembahyang fardu. Kalau kita berhutang tapi kita ada hajat nazar, seperti nak belanja orang, antara dua ni mana dulu yang kena buat dulu? Tengoklah. Kalau kita hutang tu hak Allah Ta'ala, hutang ni hak manusia, nazar ni hak Allah, nazar ni hak manusia, hak Allah Ta'ala dulu. Tak usah kata 2, 3, 4, 5 bahasa lagi. Hak mana nak bayar dulu, hak Allah Ta'ala dulu. Kerana orang tanya Nabi, Nabi jawab, fadainullahi ahaku an yuqda. Hutang Allah Ta'ala wajib selesai dulu. Jadi kita nak belanja kawan kita makan, nazar untuk kerana Allah Ta'ala ada 2. Modal stiker nazar dulu, pasal nazar hak Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita ada kematian, pitih ada 10,000. Ada 2 hutang. Hutang Allah iaitu fidyah puasa 600 ya. Waktu hutang orang pula kedai ruci 600 juga. Kalau bayar hak ni, hak mana bayar dulu? Wajib bayar fidyah dulu. Hutang Allah Ta'ala dulu. Baki lebih hutang manusia. Lebih hutang manusia faraid. Bagi saka. Ingat tu. Kita dah kahwin. Ni. Mak mana pula ni? Kamu seorang kahwin.
Lepas tu kita mengorak perempuan. Mana pula ni? Ni AJK ni. Dan mengatakan yang kita masih bujang dengan niat saja nak main-main. Apakah hukum kita kata begitu? Dia nak tackle ke puan seorang. Dia ada bini dah. Nak. Dia kata, I bujang lagi. Nak. Jenis gini. Jenis memang dah orang lelaki. Orang lelaki gitulah ke? Nak. Berakhir berlakon. Jadi soalannya jatuh talak tak isteri dia mah? Tak jatuh. Tak jatuh. Yang jatuh ni awak tu tanya, dah isteri awak itu? Isteri itu isteri saya cerai dah. Tu jatuh. Faham lagi? Saya bujang. Tak jatuh. Sebab bujang tu bukan makna cerai isteri, dia banyak makna. Dia nak cerai isteri ni, nak buang ikatan perkahwinan, dia tak boleh dengan perkataan banyak makna, dengan hak semakna je. Faham? Sebab bujang banyak makna. Ada mungkin makna bujang tu makna hak Sarawak, bujang senang. Makna buaya, buaya. Ana gitu. Boleh jadi juga memang dia buaya pun. Bujang makna buaya. Ada ayat tu. Dah mana hukum dia kata gitu, jadi pelawak je lah. Hukum cakap nawak. Jika sentuh kemaluan dengan tapak tangan watakan wuduk, bagaimana dengan tapak kaki? Berat AJK ni. Dia sentuh kemaluan. Dia nak sentuh tapak kaki. Tapak kaki ni nak sentuh kemaluan kita, tak boleh nak buat mana kekok gitu. Cuak boleh tak? Cuak. Tak boleh. Jawabnya tak kemaluan orang lain ni. Dia yang lagi buat dengan kaki ni buat apa pula? Biar lagi tak ada kerja dah. Puasang tak ada kerja. Dia kadang-kadang gini biasanya tu imam ini. Jadi jawabnya tak batal. Kerana maksudnya ifdah. Ifdah mesti dengan tapak tangan. Tapak tangan dan perut jari. Ni perut jari ni. Sini kawasan ni. Kawasan ni sekat mana kau? Setakat hak kali kita buat gini, dia setuh. Faham? Hak mana hak tak setuh tu, sini. Tak setuh. Faham? Ni bukan ni. Tak atas. Sinilah hak putih ni. Tepi ni tak belakang tak. Jadi tapak kaki memang bukan. Sebab dia tidak ifdah dengan tapak kaki, tak ada rasa. Sebab tangan ini Tuhan buat, dia boleh merasai. Sebab tu dia rang tu, dia boleh takat di tangan. Faham tak rang? Cah bateri. Kan kita setuh apa kan? Bahasa tu rang. Faham? Suka ada. Betul tak? Orang ada rasa tu memang dia mati pucuk. Dia mesti ada rasa. Tapi tapak kaki tak ada. Bukan saja orang puang, benda-benda lain pun. Tak, kita nak rasa kain ni lembut. Kain ni. Lembut. Tak ada kan orang tapak kaki. Lembut. Tak, pasal dia tak akan rasa. Jadi tak ada apa, tapak tangan saja. Kalau tapak kaki tak ada hal. Ngelutuk pun tak ada apa. Jika kita cerai isteri, bila masa kita harus rujuk semula, ada bagaimana lapar? Adakah kena lapar di depan qadi? Bila kita cerai isteri, maka isteri itu duduk dalam iddah kita. Kita boleh rujuk bila-bila masa, selama belum berlalu iddah. Isteri kita tu jenis ada haid, jangan sampai mari 3 kali haid, iaitu 3 kali suci. Kalau isteri kita hak 3 selendar dah, hak putus haid dah, hak nepuh dah, monopause, itu 3 bulan. 29 bulan depan, 29 bulan depan, 29 bulan depan 3. Masuk 30 habis. Lepas tu rojak lagu mana rojak gini, aku rojak kamu semula menjadi isteriku. Stop. Ingat ada? Aku rojak kamu semula menjadi isteriku. Ingat tu? Ada lagi lapar tu buat contoh mudah. Lepas tu depan qadi tak wajib. Cuma peraturan saja. Kalau rojak depan isteri kita pun 2 orang nak jatuh jawabnya jadi isteri semula pun sah juga. Bahkan kalau kita kata isteri kita tak dengar pun sah juga. Seorang diri dia cakap depan kambing, aku rojak dah isteri aku semula. Kambing kata sah. Syarat berapa? Sebab ramai orang faham rojak mesti depan isteri. Tu salah faham. Adakah boleh si ayah memandikan, membasuh berak anak perempuan masa belum majlis? Sebab ada orang kata tak boleh. Boleh ustaz terangkan? Jawabnya boleh. Ayah boleh memandikan dan membasuh anaknya yang masih kecil, yang belum majlis. Sebab ada orang kata tak boleh. Jawabnya boleh. Cuma kalau takut membawa fitnah, itu baru jadi tak boleh.
Hukum mencabut rukuk atau kubur adakah bid'ah atau haram? Tengok tujuan. Saja-saja cabut nak kianat tak boleh. Tapi rukuk itu mengganggu orang amal tinggi sangat, kita potong supaya mudah orang ziarah, boleh. Jadi tengok maksud. Kosak itu. Hukum masuk tandingan peti power root atau sigi semenang premium. Biasanya jika menang, adakah duit itu halal diguna? Jawabnya, kemenangan ini biasanya diambil daripada faedah, duit-duit daripada daripada interest. Sebaiknya kita jauhi perkara yang meragukan seperti ini. Ketika isteri dalam patang dan duduk dalam atas layar, orang tua ada letak batang pokok mengkuang atau benda tajam di bawah rumah dengan alasan menghindarkan isteri dari gila merayan. Adakah perbuatan itu khurafat dan keji si syarak? Jawabnya, ini hanyalah adat semata-mata dan tidak mengapa kalau kita tidak melaksanakan adat seperti ini. Kita kena tukar dengan zikrullah, doa dan sebagainya, baca Quran untuk menolak bala gangguan daripada syaitan dan seumpamanya. Ketika dalam pantang, masa bayi menangis dibakar kulit bawang merah dan bawang putih dan dapur kayu dengan alasan tak mau bagi bayi diganggu syaitan, adakah itu satu bentuk khurafat? Kata orang yang pakar dalam bab jin ini kalau kita bakar benda-benda yang memedihkan, dia jadi lari, dia tak suka. Jadi ini bukan dari segi tahyul, ini adalah masalah zahiriah saja, bukan masalah tahyul. Ini orang yang pandai jin, dia bakar pedih mata, dia pun tak suka duduk. Jadi ada kebenarannya juga. Cuma kita berkeyakinan yang dapat memberi mudarat, menolak mudarat, menarik manfaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai syirik dengan sebab bakar bawang. Kemunculan Dajjal di ambang kiamat menyebabkan turunnya Imam Mahdi Nabi Isa ke dunia. Boleh bila kau tempoh masa datangnya Dajjal dengan hari kiamat? Adalah dalam tempoh itu taubat kita tidak terima Allah SWT nanti? Jawabnya, tidak ada pun tarikh bila-bila antara Dajjal dengan kiamat. Cuma turunnya Dajjal, Imam Mahdi, mula-mula keluar Imam Mahdi memimpin sekalian umat Islam seluruh dunia, menentang, membunuh, maknanya mengalahkan tentera Yahudi. Dikepung akhirnya di Israel, di sana mereka dibunuh beramai-ramai. Di Israel sekarang. Lepas pada itu keluarlah Dajjal. Dajjal menyesatkan umat Islam. Maka Imam Mahdi tak sanggup melawan Dajjal. Allah Ta'ala matikan Imam Mahdi, Allah turunkan Nabi Isa daripada langit. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Lepas pada itu ada lagi benda-benda lain. Sebab lepas menjadi pemimpin yang adil atas muka bumi, barulah diwafatkan Nabi Isa alaihi salam. Dibatalkan segala ajaran Kristian. Penghujungnya keluar dabatul ardi. Keluar satu binatang daripada bumi. Boleh cakap ikut bahasa kapung masing-masing. Binatang tu kalau duduk di Perancis, cakap Perancis. Tobik daripada lubang bumi, ikut lubang tanah. Pelik lah. Kalau binatang tu duduk kalau berang, cakap kalau berang. Heran sungguh orang tengok. Kemudian keluar asap. Banyak lagi keluar asap, kepung manusia, keluar api. Tapi masih lagi Tuhan terima taubat. Bila tak terima taubat? Apabila matahari naik belah jatuh. Nampak? Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam hatta tatlu'a syamsu min maghribiha atau kama qala. Allah menerima taubat manusia sampailah matahari naik sebelah jatuh. Maka tak terima dah. Jangan tunggulah tarik matahari gini, masa ni nak taubat. Umum mengetahui Dajjal makhluk yang bermata satu di dahi, ada kotak kafir, dan jika mengharungi lautan hanya setakat lutut. Tapi bagaimana kalau kita nak kenal Imam Mahdi dan Nabi Isa? Tak usah bimbang. Yang penting sekarang ni orang tanya kepada apa benda ni, Doktor ni Syekh Ali Jumaah, Mufti Negeri Mesir. Bukan yang penting kita nak kenal Imam Mahdi tu tulis lagu-lagu mana. Kita amalkan dalam kes sekarang ni, kita istiqamah atas Quran dan hadis. Istiqamah dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Takdir kata kita masih hidup di zaman Imam Mahdi muncul, kita akan kenal Imam Mahdi. Faham tak? Dan kita akan duduk bawah pimpinan Imam Mahdi. Masalahnya sekarang ini kalau kita tak boleh duduk di dalam jamaah Islam, dah boleh nak ikut hak Nabi duk suruh buat, duduk lara lagi, maka kita tak akan ikut Imam Mahdi. Sama-sama lara, naik Imam Mahdi pun kita akan lawan juga. Itu masalahnya. Betul ke jika kita ada keluarga susuang, maka adik-beradik kandung kita akan menjadi anak susuang keluarga tersebut? Tak jadi, kita seorang ni. Iaitu adik kita tidak boleh berkahwin dengan anak-anak ibu susuang kita, tak jadi, kita seorang ni. Dengar baik ni. Ni keluarga susu. Katakan mak susu kita. Kita ngopek dengan dia, kita jamak cek. Kan sekarang ngopek. Kita cek itu, kita ngopek dengan keluarga ni, dengan isteri dia dah. Ibu susu kita faham lagi. Contoh nama ibu susu kita
Rosmah, Rosmah. Nah, umpamanya, maka laki si Rosmah ni pok susu kita. Nah, abang kakak dengan Rosmah ni pok saudara susu kita. Anak-anak si Rosmah ini adik-beradik susu kita, tapi kita seorang. Adik-beradik kita tak terlibat, faham ke? Kita seorang je. Daripada kita, keluarga kita ramai, kita seorang je. Tak apa tu. Bolehkah kita berkahwin dengan anak saudara isteri kita? Anak saudara isteri boleh. Apa tak boleh ya? Tapi jangan ipung dua jadi bermadu. Tak boleh lah. Isteri kita madu dengan anak saudara dia. Tak boleh. Kita kena mati dulu isteri kita atau cerai. Faham lagi? Isteri kita cerai dah, habis dah, kahwin dengan anak saudara dia pula. Boleh? Ataupun isteri kita mati. Mati dah, kita boleh kahwin dengan anak saudara dia. Boleh himpun tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, haram kamu himpun dua bersaudara menjadi madu kamu. Tak boleh. Kena cerai dulu suami isteri kita, ambil anak saudara pula. Boleh gitu. Bolehkah boleh kita hentikan orang yang sedang solat jika dia tersalah kiblat? Kalau boleh, berapakah sudut arah kiblat, anggaran ataupun hak yang benarkan untuk kita hentikan orang itu? Baik, kiblat ini kalau lari sedikit tidak mengapa, tak memberi mudarat. Contohnya gini, ni kiblat yang betul lah ni. Surah kita gini sikit, soft. Surah ni gini sikit, soft. Masjid ni gini sikit, soft. Yang tak betulnya gini. Dia panggil pada adab melampau. Lagi? Barulah surah tu kena alih pun gini. Sebab kalau kita naik tempat yang tinggi, kita tengok bawah lah, surah gini tak surah gini tak kena, masjid ni tak kena, dia akan lari sikit-sikit. Yang tak bolehnya, surah ni gini, masjid ni gini. Tengok surah ni gini pula. Ni jeng dah kapung ni. Biasanya dia lari sikit-sikit. Jadi kalau tengok waktu lari sikit, tak payah tegur. Tapi kalau kiblat tak kena, dia semayang tak kena. Tak ke kemamang. Maka kita kena beritahu kepada dia, bahawa kiblatnya sebelah sini. Apakah perbuatan Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul dikira sunnah juga, seperti membela kambing dan seumpamanya? Jawabnya, kata setengah ulama', ia dikira sunnah juga. Kata setengah ulama', apa yang dilakukan setelah dilantik menjadi Rasul. Tapi setengah ulama' mengatakan, kalau gitu dah Nabi bela kambing, tak sunnah. Pasal Nabi bela kambing, belum lantik jadi Rasul. Ulama' tafsir dan sirah menjawab, sunnah bela kambing ini bukan atas Nabi Muhammad seorang saja, segala Nabi yang dahulu-dahulu. Sebab Nabi kata, Nabi-Nabi yang dahulu pun seperti aku menternak kambing. Jadi Nabi dulu setelah lantik jadi Rasul pun ada yang menternak kambing. Jadi maknanya membela kambing bukan sunnah Nabi Muhammad seorang, sunnah para Nabi. Faham lagi? Orang tua kata ada Nabi yang masih hidup dan menjaga laut dan hutan. Benarkah begitu? Jawabnya, tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Tak masuk dalam perkara akidah. Kita tak tahu pun tak apa, tahu pun tidak menjadi kekuatan apa-apa. Yang datang dalam nas, yang tak wafat lagi seorang, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Idris, Nabi Khidir balik kepada zahir, manusia ini telah pun mati. Nak kata hidup lagi, mesti ada nas. Apakah hukum mereka yang tidak mengikut mazhab dan hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah saja? Jawab, orang ni sesat. Garanti sesat. Pasal dia nak sunnah dia hadis. Sunnah dia hadis. Sunnah ni hadis. Ma udhifa ila nabi min qaulin. Apa yang dia handarkan kepada Nabi, perkataan dia. Dia tak mau ikut ulama. Mazhab ni ulama. Dia nak pegang Quran dengan hadis saja. Dah hadis tu siapa yang kata sahih? Siapa yang mensahihkan hadis? Ulama tak? Jadi tak mau ikut ulama. Tak boleh. Mereka dia duduk zaman Nabi, dia dengar sendiri Nabi ucap. Sebab dia kata haza hadisun sahihun. Siapa kata sahih? Qalahul Bukhari. Bukhari kata sahih. Maknanya dia taklid mazhab Bukhari. Jadi mu kata nak ikut Quran hadis. Dah apa mu ikut Bukhari pula? Mana mu kena hadis sendiri, mu kena kata sahih. Faham lagi? Jadi batu tak ada ikut ulama jadi sesat. Garanti sesat. Yang tak ikut ulama zaman sahabat yang sempat dengan Nabi, mereka tak ikut siapa-siapa, ikut Nabi seorang. Dia gitu. Dari golongan manakah Dajjal? Dari golongan jin maupun manusia? Wallahu a'lam. Yang terlebih benarnya cuma pendapat yang paling kuat daripada golongan manusia. Yang Tuhan buat pelik.
Apa hukum salam dengan ibu angkat yang memelihara kita daripada kecil lagi? Jawabnya, boleh bersalam. Jikalau maknanya ada air semayang, maka batallah air semayang kita. Nah, kalau maknanya dia tu besar dan sampai pada hak syahwat kita ni, maka jadi haram pula bersalam. Nah, walaupun dia bela kita daripada kecil. Kecil besar mana dia bela kita? Ada tapak kaki besar 2 jari, dak kecil lagi. Kepala sama besar dengan semut ketung. Kalau cek satu pun tak ada kira, hukumnya tu bukan mahram juga. Nah, sebab tu kalau nak beli anak akak, beri dia ngepek dengan kakak kita atau mak dara kita. Nah, supaya dia jadi anak saudara susuan. Faham tak? Dia gitu. Majlis kahwin ikut Islam sunnah. Masalah yang biasa dilakukan masa majlis kahwin. Ni soalan ni kita jawab masa lain lah. Pasal ni panjang kalau kita nak hurai. Ditanya benda cara Islam yang sebenarnya dalam bab nikah kahwin. Nah, insya-Allah kita akan sebut dalam bab nikah kahwin dalam kitab Nasihat Agama. Saya nak tanya beberapa soalan. Kalau kayu kokar seperti gelang dan cincin boleh tak buat masuk dalam tandas? Jawabnya boleh. Boleh tak kita orang Islam naik atas pelamin? Boleh duduk congok situ, tak ada apa-apa. Yang tak bolehnya kita dak aurat, tunjuk kecantikan sebagainya, panggil laki-laki bukan mahram untuk tengok kecantikan isteri kita. Sobek situ, kobek sini, sobek situ, kepek situ. Tu hukumnya haram. Kalau kita duduk serang dengung situ 3 minggu tak apa. Ustaz, saya keturunan Tok Syekh. Kalau saya mengaji di pondok, ada orang kampung beri beras zakat. Jadi keturunan Tok Said ini boleh makan tak beras zakat itu? Kalau keturunan Tok Said termakan, tidak tahu beras itu beras zakat, jadi ganda kok. Dia keturunan Tok Said. Baik. Mengikut pendapat yang mutamak dalam mazhab Syafi'i, iaitulah tidak boleh makan harta zakat orang-orang daripada keturunan Nabi SAW. Bukan mesti Said. Sebab Said ni ada juga bukan daripada keturunan Nabi. Said nama saja. Kalau kata Said tak makan zakat atas kaum mutamak, Said keturunan Rasulullah. Yang kalau silsilah ni dia ada sampai kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, nampak, radhiyallahu anhuma. Jadi kalau Said ni memang keturunan Rasulullah, pendapat yang mutamak tak boleh terima zakat. Nampak? Kenapa tak terima zakat? Kerana mereka dapat menerima benda-benda lain seperti hadiah, seperti hibbah, seperti khumusul khumus, ataupun maknanya harta faid dan ghanimah. Tapi sekarang kalau maknanya dia ni susah, jadi nak beri waktu orang entah apa. Dia keturunan Tok Said dan miskin. Jadi tak mau beri harta zakat. Siang lagi dia. Kalau beri zakat, maknanya boleh, maknanya membaiki hidup dia. Jawabnya Syekh Ustukhri rahimahullah ta'ala fatwa boleh beri zakat. Bila? Kalau keturunan Tok Said atau keturunan Nabi ni, dia tidak menerima khumusul khumus. Memang sekarang dalam dunia tidak ada khumusul khumus. Khumusul khumus, harta rampasan perang yang tentera Islam dapat, bagi 5. Satu bahagian 5 tapak. 1 tapak bagi 5 pula untuk keluarga Nabi. Faham lagi? Hak ni boleh terima. Sekarang dia terima tak khumusul khumus? Turunan Rasulullah. Tak ada tak? Boleh terima zakat. Ni kau Syekh Ustukhri, seorang ulama besar zaman Imam Syafi'i, tapi zaman mutaqaddimin. Hak kaum muktamad tak terima zakat. Jadi kalau kita Tok Said, tapi kita nak terima zakat, maka kita taklid pendapat tersebut. 9.5. Jadi kita ambil lah hak mana manusia. Kalau kita jawab semua 10 suku. Jadi kita ambil hak mana manusia pun. Pasal ni insya-Allah kita akan jawab bulan hadapan. Ada lebih kurang 7 di sini. Jadi kalau dijawab semua dalam 10 suku 10.5. Jadi nasib tuan ni jangan marah. Kita ambil, kita pilih diri. Kita ambil cek senang Apakah hukum menonton video klip lagu ayam? Ni set belaga ayam. Jadi kita tengok dalam video klip tu orang belaga ayam, benda tujuan kita nak pilih ayam attack, nak tanding esok pula, terlibat dengan judi juga, maka hukumnya haram tengok. Tapi kalau tengok tu pasal ada juga orang bubuh belaga ayam dalam video klip dalam YouTube dan seumpamanya, ni orang belaga ayam ni. Umpamanya sebagai pengetahuan, taklah nak kata haram. Dia kaedah dia lagu tu. Jadi tengok keadaan dah. Sebab belaga ayam ni bukan masa tengok orang puang. Sebab ada kat ustaz dia kata kalau kita tengok video lucuh, niat nak berlatih, lagi nak nikah, dia kata tak apa, tak dosa. Tu asalkan ustaz tu. Itu memang ustaz set. Faham tak? Tak boleh. Kau itu menyalahi pendapat yang waras. Hak ayam lain. Nampak?
walaupun kita tengok ayam tu perbuatan yang haram, tapi tak nampak aurat ayam tak haram. Dia belaga nak tabak jahat ni manusia, tengok ni laga yang pecah kepala-kepala. Tu tak haram tengok. Pergi tengok nak pilih, tengok power ni aku nak pilih ni esok nak tanding attack, hukumnya haram. Jadi kita balik mula tadi, ustaz kata kalau tengok video lucu boleh, niat nak belajar kat nak bini senang, tak, hukumnya tetap haram. Sebab tak payah niat belajar, tak payah apa. Bapak pangang pun reti. Tak? Orang pangang lautan tau. Tengok hak Papua ni jini bukan keseluar. Ni ubuh bulu jagung daun jagung saja ni sipu. Faham tak? Tak ada luar tu cokeng ni ubuh ni. Apa reti beranak bini? Beranak sama. Tak ada pun belajar-belajar, tak ada. Video klip molek-molek ada. Nah, jadi benda ni insting Tuhan panggil, tak payah ngaji. Nah, tak payah ngaji. Ni tanya, ada kadang orang ni siapa mesej, atau mesej kita. Dia kata, hamba nak kahwin kat gigi ustaz. Dia kata, macam mana cara dalam Islam mencium isteri? La ilaha illallah. Nak tinyung dak anda kau. Apa benda? Dia tak anda juga. Jadi benda gitu tak payah. Mu nikah dulu, mu tengok memang mu gebalnya. Mu pandai sendiri waktu tu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami. Biasalah nak buat suami ada piti. Yang mungkin nikah tak ada piti tu apa? Saya telah pinjamkan duit pada seorang kerana ingin menunaikan haji dan orang itu meninggal dunia setelah balik dari haji. Jadi sekarang saya telah minta hutang itu daripada suami si mati. Tapi suami si mati beritahu bukan saya yang berhutang dan suami si mati tersebut tak nak bayar hutang itu. Jadi dalam sekarang saya perlukan duit untuk belanjaan keluarga. Bagaimana cara untuk selesaikan masalah ini? Jawabnya, jikalau mereka tidak mengaku hutang itu, maka tidak ada jalan nak dapat balik. Hanya keluarga si mati sajalah yang percaya dan mereka bayar baru dapat balik. Sebab tidak ada surat apa-apa. Kita pinjam ke bini dia nak pergi ke Mekah, pinjam 10,000. Nak balik Mekah mati. Kita kata dia ada pinjam itu nak pergi Mekah 10,000. Sampai dia tak ada pinjam-pinjam, dia pinjam dia bayar. Dari segi syaraknya haram dibahagikan pusaka. Wajib dia ambil dulu duit si mati, hak mati tu, harta dia kena jual sehingga boleh bayar hutang ni. Faham tak? Baru boleh bagi sesaka. Tapi kalau tidak meninggalkan sesuatu, sunat bagi waris membayar dengan duit waris kepada hutang tersebut. Faham tak? Biar jelas. Dia lagu tu. Soalan seterusnya, apakah hukumnya kalau bersanding di atas pelamin? Jawabnya kena tengok dulu penonton. Lagu mana penonton? Kalau orang yang melihat kita ni lelaki suami isteri, kita duduk atas pelamin pakai baju nikah, baju tu lah, baju soket tu, sup Melayu tu, tapi yang melihat itu adalah mahram kita, maka tak haram. Jadi tak ada pasang lilin, tak ada tepuk sirih. Tepuk sirih wajib dalam agama Hindu, pasang lilin wajib dalam pernikahan agama Hindu dan Majusi. Faham tak? Jadi itu kena buang tu. Tapi kalau rumah tu gelap tak ada api, tak, kena potong api umpamanya. Tak, tu lain pasang lilin. Dan mana nikah kalau pakai lilin pula ni? Dah api kena potong. Apa potong? Pasal dia putus dengan tukang metal api tu. Faham? Cerah ngak tu nikah ngak ni. Panasan, kerak api. Faham? Hak tu lain. Tapi kalau api cerah dah boleh lilin juga haram. Kerana adat agama Hindu. Hak buat dah lepas-lepas, istighfar banyak-banyak. Dah, Tuhan apa? Baik, nak tunjuknya kerana mak ayah nak tengok tok, nak tengok sangat, tok nyang tengok sangat ni, nak mati lele dah, nak tengok cucu duduk atas pelamin. Boleh. Yang haramnya perempuan tu pakai lawa-lawa, alat make up apa semua, lepas tu orang yang batal sembahyang duk tengok ramai-ramai. Situ haram. Jadi kalau mahram tak apa. Duduk boleh 3 tahun tak apa tak turun.